Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini teacher nak berkongsi tentang salah satu mental illness yang kerap dihadapi oleh orang atau kita panggil dia sebagai keresahan, which is scientificnya dipanggil anxiety. Okey, apa itu anxiety? Adalah satu perasaan risau dan keresahan yang berlebihan daripada yang sepatutnya. Okey, antara anxiety, jenis-jenis anxiety yang ada adalah OCD, social anxiety, generalized anxiety. Kita juga ada specific disorder, okay, specific disorder atau specific phobia. Specific phobia adalah lebih kepada seorang atau setengah orang yang takut berlebihan kepada sesuatu keadaan atau sesuatu benda. Contohlah ya. Okey, contohnya macam teacher takut lipas, okey. Okey, takut lipas, bila tengok lipas tu dia punya rasa nervous dia tu kan. Dia macam tak boleh nak control perasaan tu, rasa macam nak lari, rasa macam tak, trying to get out from the situation. Okey, itu lebih kepada specific phobia lah. Ada setengah orang juga takut pada tempat tinggi, takut pada tempat sempit dan juga takut pada gelap. Okey, itu lebih kepada fobia. Dan macam contoh saya kata OCD adalah salah satu anxiety juga, dia di mana tidak boleh menerima satu keadaan yang tidak tertib. Okay, so nanti dalam video lain nanti Cici akan cerita lebih lanjut tentang OCD, tapi hari ini kita go for anxiety dulu. Apa itu keresahan secara berlebihan, adakah ia sihat ataupun tidak? Okay, setengah orang yang menghadapi anxiety dia ada level-level lebih kepada mild, intermediate dan juga severe. Okay, certain anxiety dalam keadaan mild kita masih boleh kawal, di mana contoh dalam keadaan anxiety ni akan berlaku. Contoh besok kita nak pergi buat speech atau kita nak pergi buat talk, atau kita nak buat presentation, kita nak pergi interview, kita akan ada satu perasaan anxiety ataupun satu perasaan keresahan berfikir tentang masa hadapan. Itu adalah kerana apa sebabnya kita boleh menghadapi anxiety yang teruk adalah seseorang punya attitude ataupun perangai yang suka berfikir secara berlebihan tentang perkara yang akan berlaku masa hadapan. Okey, contoh macam teacher cakap tadi, kononnya esok ada interview ataupun presentation, kita akan mula berfikir apa akan jadi pada presentation besok. Macam mana kalau tiba-tiba is out of control ataupun tak boleh nak kawal, kita salah cakap, adakah kita akan kena marah dengan lecturer, adakah kita akan kena marah dengan audience. Contohnya interview, kita akan rasa macam apa aku nak cakap. Kalau ditanya suruh kenalkan diri ke apa ke, adakah apa yang aku cakap ni akan menyebabkan aku tak dapat kerja tu. Okey, itu adalah salah satu anxiety yang kebiasaannya overall 9/10 orang akan menghadapi anxiety tersebut, dan perkara itu adalah normal. Tapi apa yang dipanggil anxiety adalah kerisauan yang berlebihan yang menyebabkan kita tidak boleh menjalankan kehidupan seperti biasa. Okey, keadaan tadi mild, di mana kalau intermediate atau severe kita akan pergi sampai satu extent kita tak akan boleh tidur. Dia akan menyebabkan gangguan tidur. Okey, kita akan mengalami berpeluh secara berlebihan, degupan jantung yang lebih laju. Okey, kita akan rasa sangat resah, kita tak boleh nak bercakap, kita akan rasa macam pening kepala, rasa macam nak pitam, rasa macam nak pengsan, rasa nak muntah. Okey, ini semua kenapa adalah disebabkan kenaikan kadar adrenalin dalam badan, okey, yang menyebabkan jantung kita berdenyut dengan lebih laju, lebih daripada sepatutnya. Okey. Okey, di dalam otak kita dia ada dua bahagian. Kita ada fight ataupun flight. Okey, otak kita akan menentukan sama ada kita perlu fight ataupun kita perlu flight. Okey, contoh dalam satu keadaan, contoh kita masuk dalam hutan, kita nampak haiwan yang mungkin normally kecil ataupun yang boleh kita handle. Contohnya nampak ular ke, nampak ular yang kecil ke, ataupun tikus ke apa ke. Dalam keadaan macam tu, otak kita akan berfikir secara rasional untuk kita fight, di mana kita tahu dia boleh mencederakan kita, tapi kita lebih berkuasa daripada dia, which is kita boleh mengelak ataupun kita boleh melakukan apa sahaja pada haiwan ataupun keadaan tersebut untuk mengelakkan kita tercedera. Okay, so otak kita akan go kepada fight. Okay, kalau flight ni pula, di mana contoh dalam keadaan yang sama, kita masuk dalam hutan, kita nampak satu gajah yang sangat besar dan dia tengah mengamuk ke ataupun dia tengah berlari ke arah kita. Kita punya otak akan automatically akan buat satu rational decision di mana kita tak boleh fight. Of course gajah tu terlalu besar dan kita punya kemampuan diri adalah rendah, dan kita tahu kita takkan menang pun, betul. So otak kita akan automatically akan go for fight, dia akan go for flight. Okay, so ini juga keadaan yang kita perlu gunakan setiap kali kita menghadapi anxiety. Sama ada keadaan yang menyebabkan awak ataupun anda mengalami kerisauan yang berlebihan, sama ada anda perlu fight ataupun flight. Okey, sekiranya ia tidak mencederakan atau tidak membahayakan diri, try untuk fight. Sekiranya ia boleh mencederakan orang lain atau mencederakan diri atau memberi bahaya
kepada diri sendiri, so we will choose to fly. Okay. So macam tadi yang saya cakap tadi, kerisauan berlebihan tu yang akan menyebabkan awak berpeluh lebih, akan degupan jantung yang sangat laju. Okay. Tips untuk mengalami masalah anxiety sekiranya anda diserang anxiety, contohnya panic attack. Okay. Tips yang pertama adalah deep breath. Okay. Iaitu tarik nafas dengan sangat dalam. Okay. Kita ada kiraan tarik nafas 7 saat, lepaskan nafas dalam masa 11 saat. So kita kena kira masa tarik nafas tu, is a deep breath, tarik nafas daripada hidung, kira 1, 2, 3, 4 sampai 7. Masa melepaskannya pula, kira kita akan mengambil masa untuk melepaskan nafas lebih lama daripada tarik nafas. So kita kira daripada 1 sampai 11 untuk melepaskan nafas tersebut. So tahap adrenalin dalam badan kita akan automatic slow down. Dia akan slow down. So activeness atau hyper dalam badan kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan kerisauan yang melampau itu akan berkurangan. Okey. Kedua adalah positifkan perkara yang negatif. Okey. Contohnya macam saya cakap tadi, contoh esok nak pergi ke interview. Apa akan jadi dengan jawapan yang awak akan bagi pada interviewer tu? Adakah awak akan diterima kerja? Macam mana kalau tak dapat kerja? Biasanya perkara ni akan berlaku sekiranya awak terlalu mengharap untuk mendapatkan sesuatu benda tu. So anxiety tu akan hit kita dengan lebih tinggi. So try to change it from negative to positive. Apa kata bayangkan pula keadaan yang positif. Esok aku pergi interview ni, confirm aku akan dapat kerja. Kalau dia tanya macam ni, aku nak jawab macam ni. Kalau dia tanya macam ni, aku nak jawab macam ni. Always be prepared. Okay, supaya kita dapat reduce perasaan anxiety. Okay, so dan satu lagi surrounding. Okay, yang ini biasanya teacher akan amalkan, and I also have some anxiety actually. So apa yang teacher akan buat setiap kali saya mempunyai perasaan anxiety ataupun panic attack secara berlebihan, di mana saya tak boleh nak kontrol, saya rasa macam nak pingsan ke, rasa macam nak pitam, saya akan cari satu benda untuk dilihat, okay, satu benda untuk disentuh, okay, dan satu benda untuk didengar, okay, dan satu lagi benda untuk awak makan atau minum. Okey, contohnya awak berada kat tempat tu, awak fokus pada satu barang ataupun benda. Kalau boleh don't handphone lah, jangan gunakan handphone. Pakai apa-apa barang lain. Contoh dalam handbag ada buku ke, ada lipstick ke, ada makeup ke apa ke. Awak ambil, awak perhatikan barang tersebut dan awak pegang. Okey, awak pegang, dan if you have water or food ataupun bites, try to eat a bit. Okey, dan if you have music, try to put it music and focus pada music tu sekejap. You no need, tak perlu lama. Dalam 10 ke 30 saat dah cukup, sebab kita nak turunkan paras kerisauan dan otak kita yang tengah bekerja dengan sangat keras untuk menentukan fight dengan flight tadi. Okey, bila anxiety menyerang, fight dengan flight tadi tak akan berkesan. Diorang akan froze down, okey, menyebabkan kita tak boleh nak buat keputusan. Sebab itu kita akan rasa macam nak pingsan, sebab kita punya perasaan yang berlebihan, sebab otak kita sekarang ni fokus untuk pumping darah kat dalam badan sebab dia punya jantung dah sangat laju. So dia dah tak boleh nak berfikir benda lain. Macam mana nak alihkan perhatian otak kita? Disebabkan itu teacher kata, pastikan you ada sesuatu untuk kamu lihat, sesuatu benda untuk kamu pegang, sesuatu benda untuk kamu dengar, dan if you have a water or tidbits, just have a food. Sebab bila you are doing several things, when you are having anxiety, it might help you untuk otak berpecah. Dia berpecah untuk melakukan pelbagai aktiviti. Sebab apa sahaja yang awak buat semuanya diarahkan oleh otak dan dilakukan oleh badan. So when you touch something, okay, automatically it's a motor skill, betul tak? It's a motor skill. So bila you pegang, automatic tadi 100% is on anxiety and panic attack. So sekarang ni dia akan berkurangan sebab otak kena interpret barang yang awak pegang. Apa barang yang awak pegang? Is it keras ke, lembut ke? So dia terpaksa alihkan sikit perhatian dia daripada pumping darah yang sangat laju pada jantung tu kepada barang yang you pegang. Dan if you are listening to music, dan dia kena alihkan lagi some side of it untuk interpret music yang you dengar. Dan if you minum ataupun you makan, another side lagi akan beralih arah untuk tujuan pencernaan, dan you kena kunyah, you kena telan, you kena minum air. So daripada 100% otak you sekarang ni fokus pada anxiety, sekarang kita dapat pecahkan dia, drop down kepada beberapa perkara lain yang dia kena buat. So this is how I handle my anxiety. And normally bila orang datang bertanya pada saya, ini adalah antara sharing daripada saya lah. So gangguan tidur adalah antara tanda-tanda anxiety yang intermediate dan juga severe. Okay, sekiranya ia menyebabkan awak menghadapi gangguan tidur, ketegangan otot, ataupun tak boleh nak fokus dalam suatu keadaan, rasa terlalu takut, okay, biasanya perkara ini akan berlaku to the extent sampai awak tak boleh nak berjumpa dengan orang. Okay, ini adalah already intermediate to severe anxiety. Apa yang cuba saya boleh nasihatkan,
Okey, buat masa ni saya hanya boleh counselling sahaja untuk sakit-sakit ataupun orang-orang yang mendapatkan pendapat daripada saya untuk yang menghadapi anxiety atau depression. So sekiranya keadaan ini berlanjutan, tolong dapatkan nasihat doktor daripada psikiatrik, bukan psikologis. Macam psikologi is more to psychiatric, maknanya doktor-doktor yang berdaftar untuk buatkan satu test tentang anxiety dan diorang boleh tahu tahap mana anxiety awak. So sama ada dia adalah intermediate atau severe. Kalau keadaan dah terlalu severe, which is awak sentiasa shaking ke, awak tak boleh nak melakukan kerja, anxiety boleh menyebabkan awak tak boleh memandu, tak boleh nak bawa motor, tak boleh berjalan, sebab anxiety boleh menyebabkan bahaya sekiranya ia tidak dapat dikawal. Okey, so kena dapatkan nasihat doktor, ambil test. Sekiranya ia berada dalam keadaan yang severe, doktor akan bagi ubat-ubatan yang boleh menurunkan tahap adrenalin dalam badan. Otak dan badan akan lebih cool down. It's a bit sleepy normally, tapi controllable punya sleepiness lah. So dia akan slow down sedikit you punya rasa excitement ataupun rasa anxiety ataupun attack, rasa takut tu, keresahan tu akan berkurangan sedikit. Okey, itu sahaja hari ini daripada teacher tentang anxiety. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. Teacher akan cuba jawab mana yang teacher mampu, insyaAllah. So jangan lupa follow teacher dekat Facebook dan juga subscribe YouTube teacher. Dan next week teacher akan datang lagi dengan another mental illness symptom yang teacher akan sharing. So you guys, if ada apa-apa soalan, boleh letakkan dalam ruangan komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.